Bismillahirrahmanirrahim. Hari ini kita akan membincangkan pembentukan air kencing. Tapi sebelum tu, kita nak tengok dulu struktur ginjal. Okey, ginjal ni sebenarnya dia terdiri daripada struktur yang paling luar yang kita panggil sebagai korteks. Ini adalah luar. And then bahagian yang dalam, kita panggil dia dalam. Dalam, kita panggil dia sebagai medula. And then kita ada pelvis. Pelvis yang akan bercantum dengan ureter. So, sebenarnya kalau awak tengok dekat sini, okey, ginjal ni sebenarnya terdiri daripada berjuta-juta tubul yang sangat kecil yang kita panggil dia sebagai nefron. Okay, so kita nak tengok struktur nefron. Alright, so tengok. Okay, ini adalah struktur nefron. So, sebenarnya nefron ni sebenarnya terdiri daripada apa? Nefron ni terdiri daripada glomerulus. Glomerulus. Dia sebenarnya adalah gumpalan kapilari darah. Dia adalah gumpalan kapilari darah. Saya buat short form ya. Kemudian, ini nombor 1. Kemudian ia terdiri daripada kapsul Bowman. Ini glomerulus. Kemudian terdiri daripada kapsul Bowman. Kapsul Bowman. And then nombor 3 terdiri daripada tubul renal. Tubul renal ni ada 3 jenis tau. Pertama, kita kenali dia adalah sebagai tubul berlingkar proksimal. Saya guna nama pendek. TBP. Proksimal. So, terdiri daripada tubul berlingkar proksimal. Saya buat, tapi exam tak boleh jawab short form tau. So, TBP. Kemudian, ada tubul yang lain yang kita panggil dia sebagai Liko-Henle, L-Henle. And then, kita ada yang nombor 3 yang kita panggil dia sebagai tubul berlingkar distal. So nampak kan? Kita ada 3 jenis tubul. Tubul berlingkar proksimal, kita ada LH atau Liko-Henle. And then yang ini kita panggil dia sebagai TBD. Now, so kita ada TBD. Alright. So, now proses pembentukan. Sebelum tu, TBD ni, awak tengok TBD ni nanti TBD ni yang paling hujung sekali tau untuk tubul renal. Dia akan bercantum. Akan bercantum dengan ductus pengumpul. So, ini adalah ductus pengumpul. So, ductus pengumpul ni sebenarnya dia adalah orang kata cabang. So, ini adalah nefron lain. Sini daripada nefron lain. Sini daripada nefron yang lain. So, sebab tu TBD kita panggil sini dia akan bercantum dengan ductus pengumpul. So, ductus pengumpul ni macam main. So, semua daripada tubul berlingkar distal daripada nefron yang lain akan bergabung dekat tubul pengumpul ni. Now, mula-mula. Awak just relax je. Proses pembentukan air kencing ni, dia melibatkan 3 proses yang paling utama. So, proses yang pertama ni, yang ini, proses yang pertama ni, kita panggil dia adalah sebagai ultraturasan. Now, apakah yang berlaku kat ultraturasan? Ultraturasan ni, awak nak bayangkan ultra is something that very very small yang kita tak boleh tengok dengan mata kasar. So ultra ni sangat kecil, kecuali Ultraman lah kan. So dalam kes ni, ultraturasan ni, macam mana proses ultraturasan ni boleh berlaku adalah, keyword dia kat sini adalah disebabkan oleh tekanan hidrostatik. Macam mana tekanan hidrostatik ni boleh terhasil? Disebabkan oleh perbezaan diameter. So diameter, kalau awak nampak kat sini, diameter what do we call atrial efferent ni adalah lebih besar. Ini adalah lebih besar berbanding atrial efferent disebabkan perbezaan
kapilari, orang kata perbezaan salur darah ni. Okey, salur darah. Therefore, ada bendalih terturas keluar. So, lagi sekali ultraturasan ni adalah satu proses. Alright, ada bendalih daripada kapilari darah ni akan terturas keluar. Macam mana ultraturasan ni boleh berlaku? Ultraturasan ni boleh berlaku disebabkan oleh tekanan hidrostatik. Macam mana ada jadi tekanan? Disebabkan perbezaan salur darah. Oleh itu, ada bendalih terturas keluar masuk ke kapsul Bowman. Okey, so proses dia kalau awak tengok kat sini, nampak tak? Nanti saya tukar colour sikit kan. Okey, awak nampak kat sini ada yang terturas keluar. Okey, so bila keluar sekarang kita panggil kat sini adalah sebagai hasil turasan. Ini kita kenali sebagai hasil turasan. So, hasil turasan ni, okey, kalau awak tengok kat sini, hasil turasan ni, komposisi hasil turasan glomerulus ni hampir sama dengan plasma darah. Kecuali, okey, hasil turasan ni tak ada sel darah merah, platelet dan protein plasma. So, hasil turasan ni, okey, hampir sama dengan plasma darah. Tapi, tak ada sel darah merah. Okey, kemudian tak ada, tadi saya cakap tak ada platelet dan juga tak ada protein plasma. Okey. Right, saya cuba slow-slow. Okey, so dah habis. So, ultraturasan adalah proses bendalih terturas keluar daripada glomerulus masuk ke dalam kapsul Bowman. So, hasil turasan ni hampir sama. Kita kata dia dengan plasma darah kecuali tak ada sel darah merah, platelet, protein, plasma. Okey. Now, sekarang proses yang kedua. Okey, apakah yang berlaku dalam proses yang kedua? Tak cantik kan? Okey, proses yang kedua ni, okey, kita panggil proses yang kedua ni. Okey, proses kedua. Okey, saya cerita yang proses kedua ni kan. Proses yang kedua ni adalah kita kenali dia adalah sebagai penyerapan semula. Okey, proses seterusnya adalah penyerapan semula. Now, penyerapan semula ni berlaku di mana? Penyerapan semula ni, nampak tak kat sini? Dia berlaku di TBP, dan juga dia berlaku di Liku Henley dan juga berlaku di TBD. Okey, saya ulang lagi sekali tau. Penyerapan semula berlaku sebenarnya di semua tubul renal. Di tubul renal. So, apakah tubul renal? Ada 3. Tubul berlingkar proksimal, Liku Henley dan juga tubul berlingkar distal. Okey, so far okey kan? So, tadi nak bayangkan ni kan, tadi ada hasil turasan kan? Ini dah terturas keluar kan? So, maksudnya proses ultraturasan dah settle. So, masa yang dia terturas keluar, semua terturas keluar kecuali sel darah merah, platelet, dan juga protein plasma. Dalam kes ni nak bayangkan yang terturas keluar ni ada glukosa, ada protein, glukosa, ada protein, ada garam, ada gula. Tapi untuk orang normal air kencing mesti tak ada glukosa, mesti tak ada asid amino ataupun tak ada langsung protein. So, kalaulah awak tengok kat sini tau, ataupun asid amino. Okay, so apakah yang berlaku di TBP, tubul beringkal proksimal? Dekat tubul beringkal proksimal ni, apakah yang berlaku? Okay, ion natrium, okay, akan meresap masuk, okay,
dari masuk ke dalam salur atau ke dalam kapilari darah. Okey, sebelum saya lupa tahu darah. Penyerapan semula ni, proses penyerapan semula ni sebenarnya kalau awak tengok arrow, proses penyerapan semula ni sebenarnya adalah daripada tubul meresap ke dalam kapilari darah. So senang kata, kalaulah penyerapan semula, daripada tubul ni akan masuk kapilari darah. Nampak tak? Ini proses, ini adalah proses penyerapan semula. So keyword dia penyerapan semula ni maksudnya pergerakan bahan tu daripada mana? Pergerakan tu adalah daripada tubul masuk ke dalam kapilari darah. Pegang kat tu je. Awak ingat tu. Penyerapan semula, prosesnya berlaku daripada tubul masuk ke dalam kapilari darah. So maksudnya daripada tubul masuk kapilari darah. Itu penyerapan semula. So, apakah yang diserap semula daripada tubul masuk ke dalam kapilari darah? Yang diserap semula pertama adalah ion atau garam. Ion natrium akan masuk ke dalam kapilari darah melalui pengangkutan aktif. Manakala glukosa, kalaulah glukosa dan juga AA ni asid amino akan 100%, keyword dia di sini adalah 100%, akan diangkut secara pengangkutan aktif ke kapilari darah. Okey, so far okey Penyerapan semula awak ingat pergerakannya daripada mana? Pergerakannya adalah daripada tubul masuk ke dalam kapilari darah. Kalau TBD, apakah yang akan diserap semula masuk ke dalam kapilari darah? Which is dia akan diserap semula adalah garam. Okey, kemudian glukosa dan juga asid amino. Tapi awak ingat glukosa dengan asid amino ni akan 100% diserap dekat tubul berlingkar proksimal ni, akan terus masuk ke dalam kapilari darah. So far okey Okey. Now, kalaulah dekat Liku Henley dengan TBD, tubul berlingkar distal, nampak tak ni distal, tubul berlingkar distal ni. Okey. Now, di sini apakah yang diserap semula masuk ke dalam kapilari darah? Hanyalah air dan juga garam. Okey, apakah garam? Garam adalah ion natrium dan juga ion klorida. So, awak ingat kesimpulannya, penyerapan semula berlaku di semua tubul. Okey, tetapi kalau di tubul berlingkar proksimal ni, awak ingat, okey, glukosa, awak tengok kat sini, glukosa, okey, akan diserap semula. Okey, tak cantik lah. Okey, glukosa akan diserap semula sebanyak macam mana? 100%. So, awak nampak kat sini, glukosa akan diserap semula. Tapi, katakanlah macam air, saya lupalah, air akan diserap dekat Liku Henley, TBD dan juga dekat TBP. So, H2O ni, alright, H2O akan diserap di seluruh tubul. So, kalaulah saya nak buat dia punya kesimpulannya, awak just ingat, kalaulah air, awak tengok kat sini, air, garam, dia akan diserap semula. Okey, diserap semula di semua tubul. Tapi, kalau glukosa dengan asid amino, penyerapan dia atau diserap semula berlaku kat mana? Dia berlaku dekat TBP. So far okey kan? So ingat kan, pembentukan air kencing ni sebenarnya ada 3 proses kan? Tadi kita dah cerita. Pertama adalah ultraturasan. Ultraturasan tu adalah daripada glomerulus. Okey, kapilari yang bergumpal tu glomerulus akan ada bendali akan terturas keluar, pergi ke kapsul Bowman. Okey, kemudian hasil turasan ni ada yang akan diserap semula masuk ke dalam kapilari darah. So, di tubul berlingkar proksimal ni, apakah yang diserap semula? Ada 4. Kita ada glukosa, asid amino, kita ada air, kita ada garam. Kalaulah glukosa dengan asid amino ni 100% akan masuk ke dalam kapilari darah kita. Okey,
Kalaulah air, dia akan masuk secara osmosis. Kalaulah garam jenis ion natrium, dia akan masuk melalui pengangkutan aktif. Okey, dekat tubul lain, contohnya tubul liku Henle dan tubul peringkat proksimal, ada tak berlakunya proses penyerapan semula? Ada. Tapi yang diserap semula hanyalah air dan juga garam. So far okey kan? Now, seterusnya, ketiga. Apakah proses yang ketiga? Proses yang ketiga ni kita kenali adalah sebagai rembesan. Rembesan ni terbalik pula tau. Rembesan ni pergerakan tubahan adalah daripada kapilari darah masuk ke tubul. Kalaulah penyerapan semula ni tadi adalah daripada tubul ke kapilari darah. Okey. Now, rembesan. Apakah kepentingan proses rembesan? Now, kepentingan proses rembesan ni ada certain bahan yang toksin tak dapat, orang kata tak dapat keluar, tak dapat melalui proses ultraturasan. So, macam mana hasil toksin tu perlu akan keluar melalui air kencing kita adalah melalui proses rembesan. So, rembesan ingat daripada kapilari darah ke tubul. So, rembesan awak tengok kapilari darah ke tubul. Ni rembesan. So, apa yang dirembes daripada kapilari darah ke tubul? So, contoh bahannya adalah ion hidrogen. Okey. Kemudian kita ada ion kalium, kita ada ion amonium. Okey, kita ada urea dan juga kita ada kritina dan bahan toksik lain. Okey, lain. Dan dadah. So, dadah ni tak lepas melalui ultraturasan. Tapi dadah ni, ada certain dadah ni kena keluar melalui air kencing kita. So, macam mana dadah tu boleh ada dalam air kencing kita? Melalui proses rembesan. So, kepentingan proses rembesan ni adalah menyingkirkan bahan buangan toksik. Okey. Dan juga mengawal atur ion dalam darah. So, kesimpulannya, okey. Proses pembentukan air kencing ada 3. Pertama adalah ultraturasan. Okey. Kedua adalah proses penyerapan semula. Ingat, penyerapan semula pergerakannya daripada mana? Pergerakannya daripada tubul ke kapilari darah. Ketiga adalah proses rembesan. So, awak nak bayangkan sekarang dalam air kencing kita ni, okey, akhir sekali dia akan pergi ke duktus pengumpul. So, dekat duktus pengumpul ni ada apa? Okey, duktus pengumpul ni ada apa? Ada ini semua ni. Awak nampak tak? Kejap Okey. Alright. Okey. Awak nampak kejap. Saya nak bagi cantik colour ni. Okey. Tak cantik. Okey. So, awak nampak tak yang ini semua ni? Oh, ini dia akan keluar melalui air kencing kita. So, daripada duktus pengumpul ni nanti, okey. So, ini semua air kencing kita ada apa? Air kencing kita ada air lah. Kita ada urea, kita ada ion amonium, kita ada ion hidrogen, kita ada kreatina dan semua, dan garam. Ada tak garam dengan gula? Garam dengan gula. Ada tak gula dengan asid amino? Tak ada. Sebab apa? Glukosa dan juga asid amino tadi dah 100% diserap semula. Masa proses apa? Masa proses penyerapan semula. So, proses pembentukan air kencing. Kesimpulannya, proses pembentukan air kencing melibatkan 3 proses. Pertama adalah ultraturasan. So, ultraturasan berlaku antara apa? Antara glomerulus dengan kapsul Bowman. Kalaulah penyerapan semula, penyerapan semula berlaku di tubul renal. Tubul renal kita ada 3, which is kita ada TBP, tubul beringkar proksimal, kita ada liku Henle, kita ada tubul berlingkar
distal. Penyerapan semula proses tu berlaku macam mana? Proses tu berlaku adalah daripada pergerakan bahan adalah daripada tubul meresap bahan tu daripada tubul ke dalam kapilari darah. Okey, kalaulah proses rembesan. Okey, ini nombor 1, 2, 3. Kalaulah proses rembesan. Proses rembesan ni berlaku sebenarnya, proses rembesan ni sebenarnya berlaku di semua tubul, tapi paling aktif berlaku di tubul berlingkar distal. Okay, pergerakan bahan daripada proses rembesan ni macam mana? Pergerakan bahan dia terbalik daripada proses penyerapan semula. Pergerakan bahan adalah daripada kapilari darah masuk ke dalam tubul. Apakah yang bergerak masuk ke dalam tubul ni? Yang bergerak masuk ke dalam tubul ni adalah ion hidrogen, ion kalium, ion amonium, kita ada urea, kita ada kreatina. Okey, salah eja tau ni. Kreatina dan juga bahan toksik which is dadah. Akhir sekali. Okey, lepas rembesan. Okey, semua hasil-hasil yang nak dibuangkan daripada badan ni, dia akan pergi ke mana? Akhir sekali, dia akan pergi ke duktus pengumpul. Di duktus pengumpul ni lah air kencing akan terhasil. So, air kencing ni mengandungi apa? Semua dia mengandungi air, garam dan juga segala bahan yang masuk melalui proses rembesan. Okey, so far okey kan? Alright, so itu sahaja untuk proses pembentukan air kencing. So, ini